Assalamualaikum, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Sekarang menunjukkan pukul 10 suku pagi dah aku nak start memasak sebab Ana Syifa akan pergi speech therapy bila dia balik tengah hari sekarang lah. Jadi bila dia balik dah aku nak make sure dia makan dulu makanan dah tersedia sebelum dia pergi. Macam tu perut dia kenyang, lepas tu on the way pergi dia tidur secukupnya. Bila sampai kat tempat tu dia dapat belajar dengan fokusnya bila semua makan perut kenyang, tidur cukup. So, marilah kita prepare lunch kita untuk hari ini. Okay, basically dah aku nak buat Turkish rice pilaf lah gitu. Pilaf rice Turkish. Dia ada bermacam-macam cara ya. Dah aku beli benda Allah ni dekat Turkish supermarket. Ianya adalah bulgur dan bakliyat apa ke bondonya aku pun tak tahulah. Dia macam you all nampak ni aku tak tahu apa nama dalam bahasa Inggeris. Lepas tu dia tak ada. Okay, what is the name Dia memang tak ada, kalau kedai Turki ni memang tak ada tulis, tak translate lah. Bosan kepala tak nak translate ke English kan. Ingat apa? Kita guna ni translate dah sikit dalam bahasa Inggeris kan. Bahasa English. Jadi, jika anda tidak ada ni, it's okay. Anda masih boleh gunakan bahan-bahan yang lain yang dah aku akan tulis di dalam caption. Jom kita mula. Okay, basically dah aku nak gunakan gelas ni sebagai measurement untuk kita punya Turkish rice ni ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pertama kali dah aku buat benda Allah, guna benda Allah ni So kalau jadi tu jadilah So macam terjun lombong lah Kalau selamat lah gitu. So tumpah tepi pula. So ini kalau ikutkan resepi dia adalah portion untuk 4 orang. Aku tak tahu dah aku nak buat portion 4 orang cukup ke sebab kita 6 orang kan. Tak apalah, kalau sodap boleh buat lagi kan. So kita masukkan kat sini aku nak basuh lah. Kalau orang lain aku tak tahulah basuh ke tidak benda Allah kan ni. So macam you all nampak dia macam ni rupa dia. Lepas tu yang benda ni yang bila masak tu dia akan hitam, dia jadi itulah. Okay. Jadi you all kalau tak ada ni it's okay. You all boleh guna bahan lain yang aku akan tunjukkan di dalam caption, baca caption dekat video ini ya. Macam tak cukup je kan. Kita ni dah lah ramai. Godang-godang semua dalam rumah ni Tak apa, tak cukup nanti boleh masak malam sekarang ni. Sonangnya masak nasi ni So marilah kita basuh. Bila aku basuh beras ke apa, simpan air dia untuk siram pokok bunga. Nyonya bangun pagi, siram pokok bunga. Macam tu ya. Maka dengan itu air ini bolehlah aku siram untuk pokok-pokokku yang berada di veranda dan di luar sana. Sekarang kita nak panaskan mentega, butter. Dah aku menggunakan periuk ajaibku. Ya, hair pula. High pressure cooker. Kalau ikut resepi orang buat dalam masak dalam atas dapur je, atas periuk yang non-stick punya periuk lah. Tapi dah aku macam tak ada pula non-stick periuk Yang wok adalah, kuali ada, frying pan adalah. Kalau yang saucepan macam untuk ala-ala nasi tu tak adalah. Periuk nasi biasa ada tapi ada kat bawah aku malas lambat ni guna periuk ajaib ni cepat kan. Okay, kita biarkan dia cair dulu butter ni Ni dalam 50 gram butter. Kita menggunakan banyak butter you all.
Okey, Daku nak letak bahan tambahan lah kan, sebab kita orang Asia ni mesti guna halia dalam masakan kita. So Daku menambahkan dalam resepi ini halia untuk menaikkan bau dan nasi kita. Kita punya makanan ni pun sedap lah bau Lagipun halia adalah bagus untuk kita punya perut je berangin-angin supaya kita terkontot-kontot lepas makan ya. Bagi dia garing, tukar warna sikit dan naik bau. Bau pun dah naik ni you all. Okey, sekarang marilah kita masukkan bulgur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ni terinspirasi nak buat menu ni sebab hari tu pergi restoran Turkish. Dia punya menu of the day memang marvelous. Dia punya nasi, punyalah banyak butter dia letakkan, tu yang sedap. Tapi of course lah, it's nothing to see dengan kita punya makanan kan. Tapi something new kita appreciate lah kan. Okay, basically kita nak biarkan dia bertukar sedikit warna ya. Bila dah masuk dalam ni. Ini adalah menu yang sangat simple. Daku memang suka sangat nasi makanan Turki ni kan. You all mesti fikir kebab. Sorry kebab. No way. Ini diorang punya menu of the day. Daku kena belajar banyak lagi lah masakan-masakan diorang ni. Okay, sudah mengeluarkan bunyi yang sangat menggiurkan itu. Sekarang kita nak tambahkan air. Okay, ready untuk masukkan air. Tapi aku nak kacau lagi sikit. Kita akan menggunakan ukuran gelas yang tadi masa kita sukat bulgur ni. Jadi kita gunakan gelas yang sama dah aku gunakan. Jadi kita perlukan 2 cawan air. Dua cawan air, bau macam nestom je gak. Gitu. Kemudiannya dah aku nak masukkan chicken powder. Chicken powder tu dalam 1 sudu kecil chicken powder. Janganlah lupa garam. Garam dan kita berpisah tiada. Gitu. Kacau dulu. Hasilnya tak tahulah macam mana kan. Kita rasa. Dah okey. Rasa lagi sekali. Dah lah tu. Dan marilah kita masak sampai dimasak. Okey tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sediakan bahan tumisan kita. Ini adalah 1 biji bawang besar. Bawang Bombay. Bombay macam sahabat YouTuber aku cakap. 1 biji. Halia lebih kurang 1 inci. Kalau tangan gemuk tu orang kata 1 ibu jari lah. Gitu. Kemudian 4 ulas bawang putih. Kenapa Daku selalu gunakan 4 ulas bawang putih? Kebiasaannya in general Daku akan memilih 4 bawang putih. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Saya bagikan anda seketika untuk memikirkan kenapa. Kita hiris-hirislah. Hiris. Halia ni tak perlu hiris halus kan. Kan ada yang komplain tergigit lah, terapalah kan. Bawang putih okey, bawang putih sedap. Okey, kenapa aku selalu guna 4 ulas bawang putih? Sebab aku ada 4 orang anak. Itulah nombor yang aku senang nak ingat. Itu saja. Bawang boleh je guna bawang apa. Tak adalah spesifikasi guna bawang itu, guna ni, bawang itu tak boleh, bawang ni tak boleh. Tak ada. Dalam masakan ni kita boleh modify you all. Ini adalah untuk tumisan dia. Sebelum aku pedih mata aku, baik aku buat cepat-cepat.
Okey, ramai yang heran kenapa kita orang ni jarang makan ikan ke, ikan mahal ke. Ya, ikan kiranya pricey daripada ayam, daging kira mahal, boleh tahanlah harga dia mahal tinggi sikit lah kan. So, and then selalu masak salmon. Sebab apa? Salmon dia dah ada yang potong macam ni. Kalau dekat beli kat supermarket ni, supermarket yang pergi tu selalunya tiada bahagian seafood. Jadi tiadalah beli tak adalah ikan. Kita orang tak pergi pasar-pasar jual ikan ni, tak ada. Walaupun di Santa ni ada je kedai yang jual hanya seafood. Tapi malas nak pergi ya, malas. Tak tahulah kenapa malas. Bila betul-betul terasa teringin sangat nak makan ikan lah. Setakat ikan apa yang aku buat macam probably fish and chips ataupun masak kicap ataupun masak tiga rasa tu je lah kot. So, jaranglah makan ikan you all kan. Padahal ikan ni bagus kan sebenarnya kan. So, marilah kita potong kita punya salmon. Kena bahagi-bahagi sama rata supaya semua dapat merasa. Walaupun yang lagi 3 orang tu makan kat sekolah. Tapi Mama tak pernah lupakan korang. Mama akan simpan untuk korang. Jadi, Mama akan potong mana yang untuk guna tengah hari ni je. Iaitu untuk Papa, Mama dan Syifa lah. So basically ini adalah sebab dia makin lama dia makin nipis kan. So bahagian sini kita boleh potong besar sikit. Kita ada 6 orang. Jadi 6 orang kena potong 6. Kocik je. Sikit je lah. Alah. Hai. Tapi salmon ni cepat kenyang tau. Ya. Sebab dia sangat berlemak-lemak berkrim disukai ramai kan. So dia tu. So, ini adalah untuk 5 orang pula kan. 1, 2, 3. Okey, pandailah. Pandailah. Makan pun bercatu. You go. Kena basuh sebelum kita masak. Tengok ini yang buat dia keluar segala-gala minyak tu. Tak perlu pakai minyak pun. Okey, kena kira balik semula ni. Kang silap kira, Kang ada yang tak cukup, itu je ke, tak ada lagi ke. Soalan-soalan macam ni yang menggetarkan jiwa tu. Bosar pula kan? Bosar apa benda. Okey. Tak cukup, kita boleh substitute dengan benda lain ya. There you go. Portion untuk 6 orang. Itu dia, kita punya bulgur dah masak. Sekarang, kita masih nak tambahkan butter ya. Sebab dalam masakan bulgur ni sangat banyak butter Tada! Marilah kita kacau dia. Dia masih berair lagi. Berair lagi, it's okay. Masukkan butter dulu. Nak rasa dah juga, aku tetap nak rasa. Macam ni pun dah sedap. Jadi nak masakkan dia lagi 2 minit. Okey, bahan kita yang lain untuk sos dia. Dah aku menggunakan leek yang dah aku beli semalam. Aku tak tahu dalam bahasa Malaysia apa bondo ni. Kat Malaysia ada tak Aku tak tahu apa nama dia. So you all, apa bondo ni nama dia? In English nama dia leek. Dekat kalau bahasa French nama dia poireau. So basically kita akan ambil hanya dia punya batang ni saja. Yang kat atas tu kita taram bau, kita reject dia. Bau dia macam bau apa Tak tahu nak kata bau dia bau apa. Dah aku sekarang ni bila beli vegetables kan, ada akar macam ni, dah aku akan simpan ni, aku nak tanam sendiri ya. So marilah kita potong akar dia pendek macam ni, okeylah. Ni nanti nak tanam. So basically dah aku nak potong macam ni lah. Ni kalau buat sup ni pun sedap kat ni. Tapi lakiku tak suka. Dia tak suka sebab French style yo. Dah aku buat Asian style tu dia makan aja. Yelah, French style punya macam tasteless yo. There you go.
Jom kita start masak sos dia di samping kita buat salmon sekali. 2 in 1. Jom kita masak salmon kita. Kuali pun dah panas tu. Tanpa menggunakan minyak ya. Seperti biasa tanpa menggunakan minyak. Kemudiannya menggunakan segala herba-herba yang kita ada tu. Kita buatlah macam ni ya. There you go. Kita balikkan dia bila yang bahagian kulit tu dah betul-betul garing. Sekarang marilah kita start menumis sos kita ya. Kita akan makan kita punya bulgur dengan salmon dan sos dia. Jadi jom kita tumiskan bahan-bahan yang kita dah potong tadi tu. Dah panas ke tidak aku punya minyak ni? Belum. Tunggu sebentar. At the same time, dah aku tengah buat salmon tu kan. Kat situ. So, mari kita fokus buat sos dia pula. Sekarang sudah menunjukkan jam pukul 11 pagi. Kejap lagi bapak dia akan ambil budak bertuah intan payung permata hati kami tu. Harapnya dia makanlah. Harap sangat dia makan. Sebab kita masak untuk dia kan? Masak untuk dia ke? Okey. Jom kita masukkan bahan tumisan dia. Kejap lagi Sida tu dia dalam pukul 12, 12.30 dia akan mesej. Tunjuk dia makan. Semalam dia bawa bekal kan? Semalam dah aku pack bekal untuk dia. Tengah hari semalam dia mesej, Mama besok tak nak makan kat kantin. Mama boleh buat bekal tak? Kalau tak Ida masak sendiri. Hai, kalau dah nak tanya macam tu, takkanlah kita sampai hati nak biarkan dia masak kan? Jadi kita buatlah sesuatu untuk dia. Punyalah gembira. Kita tumis ni sampai di keperangan ya. Keperangan, naik bau, whatever you call it. Kemudian dah aku nak masukkan terus poiro, leek. Kita tumiskanlah dia sekejap Aku pergi guna yang ikan punya sudit pula. Kelang kabut. Dah nak siap dah ni. This is a very simple lunch. Dah aku masak yang simple-simple bersesuaian dengan masa yang dah aku ada ya. Ni buat kerja rumah apa semua. Aku punya kerja tak siap-siap lagi ni. So sekarang sebab tu dah aku kerja dari rumah ni dah aku in between. Sambil kerja rumah buat kerja, sambil buat kerja rumah buat kerja. Macam tu. Okay. Mari kita check kita punya salmon pula. Okey, kita punya salmon tu pun rasanya dah okey kot, boleh kita balikkan. Kalau tak okey, boleh je kita... Mana sudut aku lagi satu ni? Kena handle with care. Hop. Kemudian apa lagi? Kita taburkan kat kulit dia pula. Spices. Here we go. Kembali kepada kita punya sos. Apa cerita Dia kembali kepada sos kita. Dah aku menggunakan sos macam ni ya. Dia spaghetti sauce. So you all boleh je guna whatever spaghetti sauce you have. Yang rajin tu, sangat-sangat rajin nak buat sendiri sos dia, sila-silakan. Dah aku tidak rajin, dah aku tak ada masa. So basically masukkan dalam ni macam
Kena selukan api. Kalau tak melotok-lotok, tak buka aku, gang. Kalau you all nak tanya daku, adakah ini French recipe? Aku pun tak tahu ini French recipe ke tidak. Daku main taram je ikut suka hati aku. Apa daku nak letak, aku letak. Macam tu. So sekarang marilah kita masukkan bahan kita, ya, award winning bahan kita, iaitu chicken powder. Sebanyak 1 sudu kecil sudah memadai. Sedikit garam. Kacau dulu sampai dia agak-agak masak lah kan. Lepas tu, ni pekat ni. Jadi kita boleh tambah air kejap lagi. Nak rasa. Aku nak tambah air. Yang dalam bekas tadi kita boleh letak air. Yep. Masak sampai dia mendidih, ya. Kita rasa-rasa dia dah panas, menggelegak, berbuih, whatever you call it. Dan bolehlah ditutup dan dituangkan ke atas salmon kita. Siana Syifa dia akan makan banyak kalau dah aku suap dia. So, dah aku rasa dah aku nak suap dia lah. Supaya dia makan dengan berseleranya. Sebab itulah, sebab suap dia, dah aku tak boleh nak makan podeh-podeh. Tu yang sadis juga tu. Nak mengonyangkan dia kan. Sebab dia, tapi itulah, dia ni cepat biasa pada sesuatu rutin. Dia akan sesuatu rutin tu lah dia biasa. Kanak-kanak macam tu, macam ni lah dia punya. Dia terlampau biasa dengan satu rutin. Kalau sesuatu perubahan dia macam tak biasa, it will take a bit of time untuk disesuaikan diri. Marilah kita kembali kepada ikan kita. Itu dia ikan kita. Sudah mengeluarkan buih-buih lemak-lemaknya. Marilah kita cek, sudahkah engkau garing di bawah sana, wahai penduduk. Kita boleh buat macam ni supaya belah tepi pun masak garing. Tanggal pula daripada dia punya ni. Okey, yang this one ni. Kenapakah kau tertanggal daripada bajumu? Kenapa kau mau menanggalkan bajumu? Tutup auratmu, hai penduduk. Dia sudah balik, dia sudah balik, dia dia sudah balik, dialah sudah balik. Adik nak makan tak sayang? Dia nak makan tak sayang mamanya? Mana buka kasut dulu. Alah pandainya, Masya Allah. Oh là là. Alors c'est quoi? C'est le boulot? Ouais. Non, c'est really cool, baby. Ya. Adik pun nak makan, nak cakap ke? Voilà. Nak ya. Ça va, Sayong? Ça va, non? On mange beaucoup, la grosse, là. She love it. Makan ya? Makan. C'est pas le microbe encore, hein? C'est bon ça. Dah. Selera makan, alhamdulillah, nak mau makan ya.
Cuma dimakan pandai. Bagi salmon untuk Anna Syifa ni. Salmon ni memang mama special untuk Anna Syifa ni. Janganlah lap dengan baju. Kotorlah baju tu. Ini sedap ni. Sedap. Masya Allah sedapnya. Attention. Minum air dulu. Minum air dulu. Tak nak pula. Tak. Dah bersih dengan tangan. Papa mau sekali. Eh, Anna, il est trop belle ma puce. Tu vois, elle a un bobo là, elle est tombée là. Bukannya ni. Ni. Poisson. Saumon, elle adore le saumon. Syifa suka saumon, salmon. Tak. Dia muka sendiri. Tak. Lepas doa tak? Dah sayang. Gelap kat tangan. Excellent. This menu is really excellent. Masya Allah sedapnya. Kan? Excellento. Excellent. Tengok. Dia punya bukti kesedapan dia tengok budak Montel ni. Dia kalau tak sedap dia tak makan. Ya. Berselera dia makan ni. Kelaparan lepas sekolah. On mange beaucoup, Anna. T'aimes bien. Papa, mange. Je mange. Eat the rice. I want you to eat the bulgur and tell me what you think. Is there something special inside? Huh? Is there something special No. inside? Ginger. It has different taste. Ginger. It's a bulgur. It's not rice. Like it? It's in the things. Hi. Bismillah. C'est bon, wesh. Je t'ai pas parlé. Non. C'est trop bon. Anna pun nak review. Assis-toi, dépêche-toi. Heures. Tu doa tak? Rasa dia nasi dah. Nasi kita dah rasa dah tadi kan? Cuma il est trop bon. Kan? 15h. 15h30, okay. How was your day hari ni? Bien. Ya? Buat apa hari ni? Masih geng yang sama? 2 orang tu? Apa nama dia? Là, en fait, il y a un autre qui est arrivé. Ya? Kenapa pula lambat? Non, il a changé de truc et... Change apa? Cours. c'est l'ami de chez Sochonnet. Oh, dia kenal kan? Abang dia fait quoi? La même chose, mais...
Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.